Kita jumpa kembali untuk tersambung pada subtopik yang seterusnya, iaitu Modeling of Continuous System as Multi-Degree of Freedom System. Untuk kita create modeling, kita kena ada method ataupun prosedur yang kita perlu lakukan sebelum kita mendapatkan nilai natural frequency dan seterusnya nilai mode shape. Okey, jadinya method yang pertama adalah method yang kita gunakan dia sebagai lump mass system. Iaitu kita lamsamkan ke semua mass dalam satu sistem, kemudian kita connectkan dia dengan spring. Iaitu, to be specific, is to replace distributed mass of the system by definite numbers of lump mass. Sebagai contoh, yang ini adalah 3-story building, consists of first slab, second slab and third slab. Dan setiap slab, kalau para pelajar lihat, ianya disambungkan dengan kolom. Dan kolom itu kita boleh jadikan dia dalam bentuk modeling adalah stiffness. Dan setiap stiffness mempunyai value yang berbeza. Sebab itu ini daripada real structure, kita boleh jadikan dia dalam bentuk modeling. Modeling ini menjadikan pelajar lagi mudah untuk kita menyelesaikan masalah berkaitan dengan getaran. Jadinya lump mass are connected by the massless elastic, iaitu kita boleh jaga sebagai K, stiffness ataupun spring, dan seterusnya damping members. Yang ini adalah C ataupun damping coefficient. Jadinya daripada real structure, kita kena pastikan para pelajar pasti boleh wujudkan dia dalam bentuk modeling. Dan seterusnya, yang ini adalah example seperti yang saya terangkan tadi, model of the 3-story building. Setiap story building dia ada slab, and then as a 3 lump mass system. Jadinya yang ini adalah kita lamsamkan setiap slab, kita lamsamkan untuk kita jadikan dia dalam bentuk single mass. Jadinya untuk this case, ianya akan mempunyai 3 mass dan setiap mass connected with the spring. Okey, seterusnya slide yang kedua adalah berkaitan dengan macam mana kita nak selesaikan, macam mana kita nak dapatkan equation of motion daripada modeling. Tadi daripada slide yang sebelumnya saya dah terangkan para pelajar akan mempunyai the real structure. Daripada the real structure, kita pecahkan dia, kita jadikan dia dalam bentuk modeling, iaitu modeling consists of mass, spring and damper. Jadinya dalam Newton second law, macam mana para pelajar nak derive equation of motion. Yang ini adalah ultimate aim. Sebab apa? Untuk kita derive equation of motion ni, para pelajar kena tahu keseimbangan daya. Iaitu kita ada pecahkan kepada 4 step. Iaitu step number 1 adalah set up a suitable coordinates. Sebab setiap coordinates seperti yang saya maklumkan, para pelajar kena assume bahawa sama ada pergerakan tersebut ke atas ataupun ke bawah pada setiap mass with the various masses of the system. Jadinya dalam suatu sistem, for example, ada suatu mass M, kemudian pergerakan sama ada ke bawah ataupun ke atas. Yang ini kebiasaannya kita akan define dalam soalan nanti. So, seterusnya step yang kedua adalah berkaitan dengan measure displacement of the mass. Yang ini sebenarnya kita nak cari displacement of the mass. Sebab tu dalam displacement of the mass, dalam equation of motion, basically kita akan ada x1, x2. Yang ini apa yang saya telah ajar dalam 2-degree of freedom system. Kita nak cari value of x from the static equilibrium position. Sebab kalau dia ada pecahan ataupun dia ada pergerakan mass tu tergantung, mungkin dia akan ada effect in term of gravitational effect. So yang tu pun kena consider jugalah, ataupun kita kena kira dia punya delta x. Dan seterusnya step yang ketiga adalah to draw a free body diagram. Free body diagram ni seperti yang saya maklumkan sebelumnya, mesti ada mass, mesti ada spring. Kalau dalam case tersebut ianya adalah dam system, mesti letakkan dia dam. Dan seterusnya indicate if there is any force acting on each mass. Kalau ada mass, yes, kita kena indicate. Kalau ada force pada setiap mass, kita kena indicate ada force. Kalau tak ada, ianya akan jadi a free vibration. Dan seterusnya step yang keempat ataupun step yang terakhir, apply the Newton law for each mass. Newton law ni saya repeat sekali lagi, iaitu summation of F mass equals to ma. Jadinya pelajar-pelajar kena pastikan ianya dalam keadaan equilibrium.